Tuan-tuan, kita sambung pada tahun 2024 ini kitab kita, iaitu tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu. Dan kita sampai kepada Ya Ayyuhallazina Amanu yang ketujuh yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu seruan untuk kita berinfak sebelum datang masa kematian kita sudah tidak berguna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam kuliah subuh kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan rahmati oleh Allah SWT. Kita berdoa agar Allah SWT tambahkan kita dengan tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung pada tahun 2024 ini kitab kita, iaitu tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu. Dan kita sampai kepada Ya Ayyuhallazina Amanu yang ketujuh yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu seruan untuk kita berinfak sebelum datang masa kematian kita sudah tidak berguna lagi. Maka ayatnya dalam suratul Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang beriman, infaklah di jalan Allah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat Baqarah, surah Baqarah ayat 254. Dan kita sampai kepada huraian seterusnya, iaitu beberapa kisah ajaib daripada cerita mengenai balasan infak. Tuan-guru kita dalam kitab ni membawa sedikit nak bagi motivasi kepada kita untuk infak. Dia buat mai cerita-cerita yang berlaku, keajaiban orang yang infak. Iaitu di dalam kitab Imam Syaukani Al-Badrut Tali'
telah mengutip pendapat daripada penulis kitab Matla' Al-Budur, menceritakan kisah yang sumbernya daripada Muhammad bin Al-Asam dengan judul Zaman Kesusahan seperti berikut. Dia main kitab dalam kitab Imam Syaukani. Dia main satu kisah yang berlaku di zaman Malaysia, zaman susah. Pada zaman susah itu terdapat seorang petani yang taat beragama dan bersedekah. Seorang petani yang taat beragama dan suka bersedekah. Dia telah mendirikan sebuah masjid untuk dijadikan tempat solat dan sentiasa pergi ke masjid itu setiap malam dengan membawa penyuluh, pelita dan makan malamnya. Apabila dia berjumpa orang yang boleh diberikan sedekah, maka dia pun memberikan makan malamnya itu. Namun apabila tidak berjumpa, maka dia akan memakannya dan meneruskan solatnya. Keadaan seperti ini terus berterusan hingga tiba masa yang serba sukar dan air perigi mengiring. Dia memiliki sebuah perigi dan apabila air dalam perigi itu sedikit, dia dan anak-anaknya segera menggali perigi tersebut. Namun perigi itu dirobohkan, sedangkan petani tersebut tertimbus di bahagian bawah perigi, sehingga anak-anaknya berputus asa dan tidak meneruskan penggalian mereka sambil berkata, perigi ini mungkin telah menjadi kubur ayah. Padahal sebenarnya ketika perigi itu roboh, petani telah berada di lorong perigi dan di pintu lorong itu terdapat sebatang kayu yang menahan batu-batu jatuh menimpanya. Maka petani itu pun hidup dalam kegelapan yang amat sangat. Setelah itu penyuluh yang selalu dibawanya ke masjid pergi kepadanya. Begitu juga makanan yang selalu dibawanya setiap malam. Dengan penyuluh dan makanan inilah dia dapat membezakan antara malam dan siang. Petani terus hidup di dalam perigi dalam keadaan seperti itu selama 6 tahun sehingga suatu ketika anak-anaknya terfikir menggali perigi untuk menggunakannya kembali, maka mereka menggalinya sehingga sampai ke bahagian kayu perigi. Mereka merasa hairan ketika mendapati ayah mereka masih hidup sambil bertanyakan keadaannya. Lalu ayahnya menjawab, penyuluh dan makanan yang aku bawa ke masjid sentiasa datang kepadaku sebagaimana aku membawanya sebelum terjadi musibah ini. Seterusnya, peristiwa menimpanya itu dijadikan peringatan, mau'izah dan menjadi buah mulut di bandar, di pasar-pasar di bandar tersebut. Itu dia cerita karamah yang kita tidak boleh tolak sama sekali orang yang beriman. Cerita keramatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala yang ikhlas ni, dia ikhlas di dalam ibadat kepada Allah, infak, sedekah dia. Kalau dia jumpa orang yang dapat dia sedekahkan makanan, dia sedekah. Kalau tak ada, dia makan kat dia. Tiap-tiap malam dia buat gitu. Bukan ada benda apa nak sedekah petani. Ada duit banyak-banyak pun tak ada. Maka tuan-tuan dia sedekah makanannya lah. Tapi itulah kelebihan, keajaiban sedekah itu, dia menjadi penolong, pembantu kepada tuan punya sedekah. Apabila terjadi musibah, maka datanglah sedekah dan juga lampu yang diguna, pelita diguna tu untuk pergi buat ibadat di masjid yang dia buat tu. Maka tuan-tuan, itulah sebagai talian hayat kepada si petani ini. Jadi tuan-tuan, itu yang kata keajaiban infak, sedekah walaupun sedikit, ada manfaatnya juga dunia. Bukan sekadar manfaat itu di akhirat, tapi manfaat duniawi pun dapat dengan Allah Ta'ala berikan pertolongan bantuan ketika dia dalam musibah. Datang pertolongan Allah Ta'ala dengan memberikan balik
makanan-makanan yang dia duduk sedekah tu datang balik membantu dia ketika dia dalam kesusahan terperangkap di bawah tanah, di dalam kawasan telaga perigi. Maka tuan-tuan, ini di antara kisah ajaib yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya yang berjudul Al-Badrut Tali'. Al-Badrut Tali' bermakna bulan yang muncul, yang keluar. Itu satu, habis. Yang kedua, cerita dermawan alim yang soleh dalam berinfak. Para ulama alim yang soleh radhiyallahu ta'ala anhu merupakan mereka yang dermawan dan mulia. Mereka menguruskan harta dan sedekah dengan baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang siapakah orang yang berakal itu. Dia menjawab, ini jawapan Abdullah bin Mas'ud, dia kata siapa orang yang bijak? Abdullah bin Mas'ud jawab, orang yang menyimpan hartanya di tempat yang tidak dimakan ulat dan tidak diketahui oleh pencuri. Iaitulah di langit. Simpan harta tu di langit, kata Abdullah bin Mas'ud. Tak sedut simpan dalam bank, tak sedut simpan dalam ni, dia simpan ke Allah Ta'ala. Simpan dalam amanah saham Allah Ta'ala punya. Maka tuan-tuan, itulah dia, kata Ibnu Mas'ud, orang yang bijak. Orang yang bijak, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sedangkan Ali pula, Al-Hasan bin Ali, tidak pernah menolak permintaan orang. Dia pernah diminta oleh seseorang, maka dia memberi kepada orang yang meminta itu sebanyak 10,000 dinar. Lelaki itu berkata, saya tidak boleh membawa wang sebanyak ini. Maka dia kata, ambil sorbanku. Bubuh duit dalam sorban tu. Jadi tuan-tuan, ni cucu Nabi Hasan bin Ali. Mereka tuan-tuan, anak cucu Nabi ni, dia bukan saja baik hubungan dengan Allah, tapi mereka baik juga hubungan dengan sama manusia. Nak jadi orang yang soleh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kena dua baik. Soleh dengan Allah, soleh dengan manusia. Kadang soleh dengan Allah bagus dah, tapi dengan manusia kita action, kita dah belagak. Kita buat pandang ikut-ikut mata saja. Tengok orang, tak boleh. Belum soleh lagi. Soleh ni apabila dua-duanya okey. Hablum minallah, hablum minan nas. Sebab tu tuan-tuan, anak cucu cicit Nabi semua mereka baik dengan orang dan baik dengan Allah Ta'ala. Ibadat mereka dengan Allah pun terbaik, dan hubungan mereka dengan manusia pun hebat. Sebab tu tuan-tuan, Allah puji anak cucu cicit Nabi ni untuk dijadikan contoh dan sampel kepada kita, supaya kita tidak silap dalam nak jadi orang yang soleh. Nak jadi orang yang soleh, duk jaga sembahyang fardu, duk jaga sembahyang ibadat khusus. Tapi dari segi ibadat umum, hablum minan nas, tak dijaga, tak dipelihara, tak jadi soleh lah. Kerana orang yang soleh itu ialah orang yang jaga kedua-dua, baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan sesama manusia. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca surah Insan, tu puji keluarga Sayyidina Ali dan Fatimah tu. Yang Allah kata mereka bagi makan kepada orang yang miskin. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imuhum liwajhillah la nuridu minhum jazaan wala syukura. Mereka bagi makan tu kerana Allah. Siapa dia? Anak
menantu dia. Allah puji anak menantu kepada Nabi, iaitu namanya Ali dan Fatimah lah. Maka anak menantu yang soleh ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Allah masukkan tuan-tuan cerita ini di dalam Al-Quran, supaya kita semua boleh jadikan contoh teladan buat kita, supaya umat manusia seluruhnya sampai kiamat boleh mencontohi keluarga Nabi ni, Ahlul Bait ni. Maka tuan-tuan, apa Allah kata? Ali dan Fatimah dipuji. Mereka memberi makan kepada orang miskin, orang yatim, dan orang yang terlepas daripada tawanan, asira. Dan mereka Allah kata bagi makan tu dalam keadaan innama nut'imuhum liwajhillah. Bagi makan tu kerana Allah, tak ada kerana lain. La nuridu minhum, dia tak ada, mereka tak harap pun terima kasih daripada orang yang terima makanan mereka tu. Wala syukura, tidak mengharapkan balasan daripada orang yang mereka jamu makan itu. Itu dia tuan-tuan, Allah puji. Ada sebabnya berkatakan bahawa kisahnya berlaku kerana anak mereka Hasan dan Husain demam panas. Demam tak mau lega. Bila demam tak mau lega, bagi ubat tak mau lega, bagi penawar tak mau nak lega, mereka nazak. Dua-dua suami isteri laki bini ni, iaitu Ali dengan Fatimah nazak, kita kalau anak kita lega demam, kita puasa 3 hari turut-turut. Nazak. Tak tahu lega sungguh. Maka tuan-tuan lepas nazak, Tuhan bagi lega. Lepas tu dia kena tunai lah nazak. Bila tunai nazak, dia main ujian pula dah. Dia nak makan dah. Sebab tu disebutkan وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Makanan yang mereka duk cita-cita nak makan, makanan yang mereka duk harap-harap nak buka puasa, tuan-tuan. Seharian dah duk tahan lapar. Waktu buka tu lah nak makan. Yang mereka sangat sayang, yang mereka sangat cintai, hubbihi. Tiba-tiba yang sangat mereka idam-idamkan, makanan yang mereka sangat-sangat cita-citakan itu, sangat-sangat harap-harapkan itu, ada orang ketuk pintu minta, dia gamak bagi tanpa mempedulikan kidaman mereka, impian mereka. Mereka tu, tak kira rasa apa lah masakan Fatimah ni. Roti Fatimah buat ni rasa apa. Tak makan tak lagi, tak masuk waktu. Duk teringin, duk impi. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu nombor 1 sekali, miskin. Hari pertama, hari menazak. Puasa pertama. Ada orang main minta dah. Main minta pula, kalau sebelum tak apa, ni waktu tengah-tengah nak buka. Tu tengah-tengah duk sayang. Tengah-tengah keperluan kita, tuan-tuan. Ada agak kita lah. Tak sadar. Tapi minta rumah orang lain lah. Kami puasa hari ni. Hampir minta rumah jiran sebelah tu tak puasa. Ataupun hampir minta di Masjid Al-Falah. Tok siap dah. Cari Tok siap. Minta ke dia. Tarik janggut dah. Maka tuan-tuan, pasal kita ada yang tu, kita pun puasa, kita takut pun puasa agak. Tapi dah, yang kata mereka ni punya soleh, tidak Tuhan tak puji. Tekat macam kita ni, siapa nak buh dalam Quran? Kat muka kita ni. Hak muka hebat lagu tu lah, Tuhan bubuh dalam Quran. Buh dalam Quran abadi. Mereka memberikan makan kerana Allah kepada orang. Pasal apa? Pasal dia kata kita ni okey lagi, boleh tahan lagi. Dia tu lagi teruk, lama, lapak lagi. Pagi. Hari kedua mai pula dah ketuk pintu, yatim pula. Orang miskin yatim yang lapak lebih pada mereka. Kita baru 2 hari, mereka 3 hari. Bagi kat mereka dulu. 2 hari dah.
Hari ketiga sama juga. Time yang sama Allah nak uji. Nak tengok mereka terang mana dengan Tuhan. Lah uji berteratur. Hari ketiga pun Fatimah dan Ali serah makanan yang mereka duk mimpi-mimpi, duk impi-impi nak makan, nak jamah. Mai hari ketiga dia ketuk pintu minta orang yang baru terlepas daripada tebusan. Lagilah kaduk dan tebusan lama. Tak makan 4 hari. Ambil. Dia serah makanan mereka yang mereka duk nak buka puasa tu kepada orang yang mai minta depan rumah. Inilah dia tuan-tuan, anak cucu cicit menantu Rasulullah. Gitu mereka tuan-tuan dengan manusia. Bukan takat mereka hebat hubungan semayang mereka dengan Tuhan tahajud. Tapi mereka juga hebat hubungan bakti mereka dengan manusia. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita semayang falsafah dia tu 2. Satu, angkat takbir, Allahu Akbar. Bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Apa maknanya? Takbir itu membawa maksud abdi kepada Allah. Salam itu membawa maksud membakti kepada manusia. Berbakti kepada manusia. Assalam, sejahtera. Assalam makna kita ni ejen membawa sejahtera. Orang yang salat, orang yang jadi ejen kepada kesejahteraan. Bukan ejen kepada perpecahan dan kehancuran dan kebencian. Tapi adalah ejen kedamaian, ejen kepada kebaikan. Sebab tu ditutup dengan salam. Salam menunjukkan hablum minan nas. Allahu Akbar menunjukkan hablum minallah. Jadi solat ini adalah manifestasi kepada 2. Keabdian kita kepada Allah dan kebaktian kita kepada manusia. Berabdikan diri kepada Allah dan berbakti kepada manusia. Sebab tu orang yang banyak berbakti kepada manusia ialah orang yang solat. Orang yang solatlah orang yang baik. Yang duk jadi kebajikan. Yang ada jiwa kebajikan kepada manusia ramai. Tempat tu tempat dia tempat solat. Orang main minta sedekah, orang main minta bantuan, orang main minta tak ada tambang nak balik Terengganu, nak balik Kedah. Dia buat cerita macam-macam lah. Kita ni, bagilah kita orang solat. Nah, sungguh tak sungguh kita tak kira dah. Tak tahan nak ambil. Beli tiket pergi balik. Kadang dia buat cerita macam-macam. Saya main minta kerja ustaz. Di mana? Di piramid. Lepas tu ada orang samun. Pandai buat cerita. Report dah. Maka tuan-tuan itulah cerita orang yang soleh, tuan-tuan. Cerita orang yang baik-baik ni, mereka bukan hablum minallah saja, tapi hablum minan nas. Tu cerita Sayyidina Hasan. Dia bagi sampai puluh ribu dinar kepada orang yang meminta. Mereka lah tak ada sayang. Bagi. Maka tak ada nak bawa balik tak boleh. Punya ikhlas tu, dia ambil serban dia, nak ambil buran serban ku. Kita ke kalau hang tak boleh bawa balik, ambil dekat mana boleh sudah. Memang aku nak bagi hang, siapa suruh hang tak boleh bawa balik. Lah, dia kata tak apa, ambil serban ku. Hambuh dalam serban. Jadi tentang serban ni bagus juga, boleh bawa balik banyak. Kita kalau tak bawa serban, tak bawa selendang, boleh bawa balik sikit je lah, mana boleh pegang dengan tangan. Tapi kalau siapa yang bawa serban, dia tak cukup serban, dia bawa selendang pula, lagi boleh bawa balik banyak. Tu kami kata Syekh Fahmi Zamzam. Bukan saja-saja, dia kata kalau ada orang bagi apa-apa, kami boleh bawa balik banyak. Dia kata kami ada persediaan. Bawa selendang, pergi jalan sunnah. Rida. Di antaranya dia buat contoh, dia kata kalau orang bagi garam ke gula ke, kami boleh bawa balik lebih pada hampa. Dia kata hampa boleh bawa dekat dalam poketnya. Kami boleh bawa dalam kain yang kami bawa ni. Dia buat contoh begitu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kawan hak nak terima ni tak ada bekas.
Tak cukup dengan bekas, dengan serban-serban dia bagi. Tak ada ambil buh dan serbanku ni. Ambil duit tu buh dan serbanku, ambil buat balik. Kaya apa mereka ni, no? Hasan bin Ali bukan kaya dunia saja, kaya dengan jiwa sekali. Tu yang kata Abdullah bin Mas'ud ni. Dia kata orang cerdik, orang yang simpan duit dia di dalam simpanan Allah Ta'ala. Yang siapa pun tak boleh curi, yang siapa pun, yang ulat, anak-anak pun tak boleh makan. Simpan tak mana? Simpan di dalam bank Allah Ta'ala. Hantar pi, tukar, transfer bagi jadi pahala. Begitu juga tuan-tuan, gitulah kami ni nak buat program dengan budak-budak di Mesir. Target 200 orang ustaz nak pergi ceramah kat mereka di Mesir sana. Budak-budak kita nak buat program dengan Dr. Ali Jumaah, dengan Mufti, Grand Mufti Mesir dulu. Cerita berkaitan dengan isu-isu kenegaraan, isu-isu yang bersangkut dengan hukum dan sebagainya ni. Nak suruh dia bersyarah, membetulkan balik salah faham melampau dan sebagainya tu. Maka tuan-tuan, maka nak pergi sana kena ada bajet lah, kena ada dana. Maka minta dana sana sini, dia lebih kurang tak banyak mana pun 18,000 ya, tapi untuk 200 orang pelajar sasaran kita. Termasuk tuan-tuan 18,000 tu dah dapat 12,000. Tinggal lagi 6,000 duduk tengah cari untuk program tersebut, kerana satu, kita angkut mereka daripada tempat-tempat tinggal mereka ke masjid untuk program tersebut. Itulah di antaranya, termasuklah tambang daripada kita di sini untuk ke sana. Jadi bermakna tuan-tuan, program dengan adanya tuan-tuan inisiatif daripada kita untuk buat program idea-idea tu dijayakan oleh orang-orang yang dermawan. Mereka-mereka yang memberikan sumbangan. Nak pergi nak mengajak tak boleh. Kami boleh bagi duit sajalah, dermawan-dermawan yang kaya ni. Kami bagi peruntukan. Yang pergi pengisian ilmu hampa ustaz-ustaz, dia kata. Kami bantu dari segi. Sebab tu dunia ni dia bergerak di atas 4 sendi. Satu, keadilan umara. Yang kedua, ilmu ulama. Yang ketiga, kemurahan orang-orang kaya dermawan ni. Dan yang keempat, doa orang-orang miskin. Baru negara kita ni akan baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ulama tak menasihati, tak memberikan ilmu, tak mengeluarkan idea, tak mau mengajak, tak mau menasihat, dia rosak juga. Satu Imam Ghazali kata, fasadnya umara ialah kerana fasadnya ulama. Rosak, makna fasad tu rosak. Rosaknya ulama kerana rosaknya umara, rosak kerana ulama tu rosak dulu. Pasal apa ulama rosak dulu? Sebab ulama yang tak nasihat mereka. Kalaulah ulama nasihat, mereka umara takkan berani. Umara jadi berani, pok-pok pemimpin ni berani pasal ulama tak buat kerja. Tak menasihati, tak tegur. Tu mereka melampau. Kalau ulama tu tegur, hai jangan nak buat gitu, kami tak rela hang duk buat macam tu, kami tak reda hang buat macam tu. Dia pun tak berani. Dia jadi berani, jadi samsin tu kerana ulama yang tak buat kerja nasihat mereka, duk biar tak apa. Dia tak jadi. Tidak menjadi hamba Allah, jadi hamba pemimpin. Tu ya jadi masalah. Kalau dia jadi hamba Allah, dia tegur, dia tak kisah pemimpin. Jadi pemimpin pun tak berani sangat. Tu kata Imam Ghazali, punca rosaknya pemimpin adalah kerana bermula daripada rosaknya ulama. Jadi sebab itu kita kata ulama pergi sampaikan ilmu. Kami bantu dari segi keperluan, dari sudut dana.
Jadi tuan-tuan pakat lengkap melengkapi kita ni bukan boleh duduk seorang-seorang di atas muka dunia ni. Kena pakat-pakat. Tampung menampung. Tampal menampal. Antara satu dengan yang lain. Bukan takat roti yang kena tampai. Roti canai tampai yang ada. Kita pun kena tampal menampal. Antara satu dengan yang lain. Kedua, seorang datang kepada Sa'id bin Al-As meminta sesuatu. Ini adik-beradik dengan Amru ni, Sa'id. Maka dia memerintahkan pembantunya untuk memberinya wang sebanyak 500. Tetapi pembantunya tidak memahami perintahnya dan bertanya, 500 dinar ke 500 dirham? Dia tak bagi tahu 500 apa. Pergi bagi kat dia 500. Dia kata kat khadam dia. Khadam dia tak tahu nak dengan kepastian. 500 dinar ke 500 dirham? Beza tuan-tuan lah. Dinar perak. Dinar mah. Dirham perak. Sa'id menjawab, yang saya maksud adalah dirham. Akan tetapi, jika kamu rasa tak clear, bingung, berikanlah dinar kepadanya. Tu dia. Lah, dia bagi hak lebih tinggi noh. Dia kata, memang aku maksudkan dirham, tapi dah hang tak berapa nak faham, dia kata. Apa bagi dinar pun tak apa. Nah? Lelaki yang meminta itu pun menangis dan Sa'id bertanya kepadanya, apa yang hang membuatkan hang menangis? Lelaki itu jawab, saya menangis kerana ingin menjadi sepertimu yang hidup di bawah bumi dan dimakan tanah. Nah? Bermakna saya nak jadi sepertimu, wahai Sa'id bin Al-As. Nah? Yang bermakna tidak, yang pemurah, yang dermawan, yang tidak berkira. Nah? Menginsafkan penerima. Peminta sedekah jadi insaf. Nah? Mati pun tak apa dah. Pasal apa? Kerana ada bekai. Masuk bawah tanah pun tak apalah kalau jadi sepertimu, wahai Sa'id. Sebab ada bekalan, tak ada rasa takut, kedekut untuk nak bersedekah. Inilah mereka tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi. Cari dunia untuk akhirat. Sebab itu ada orang kata, kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk akhirat. Cari dunia untuk akhirat. Dapat duit ringgit kita sayang, kita cinta, tapi untuk diri kita, kita sanggup infak untuk kebaikan diri kita. Kalau sayangkan diri anda, sedekahkanlah. Kalau sayang diri anda, wakafkanlah. Kalau tak sayang, tak usah duk sedekah. Pi kosong. Nah? Siapa yang hidup tidak beramal, mati tidak berteman. Siapa yang hidup di dunia beramal, matinya berteman, insya-Allah. Tu tengok tadi duduk dalam telaga apa ada teman mai. Pasal dia beramai ketika hidup. Teman dia mai balik. Teman setia dia tu, iaitu amalan dia tu akan datang membantu dia. Yang pi iring kita ke kubur 3. Anak pinak harta benda amal. Yang balik 2, yang tinggal dengan kita 1. Hak tu 2 balik, anak pinak balik. Harta benda balik. Yang akan kekal dengan kita bawah tanah ialah amalan kita. Hidup beramal, mati berteman, insya-Allah. Hidup kita sedekah, sedekah mai teman kita, insya-Allah. Nah? Sa'ad bin Ubadah berkata, wahai Tuhan, limpahkanlah rezeki kepadaku berupa harta yang aku urus dengan baik. Kerana hartalah yang dapat memperbaiki berbagai tindakan. Kemudian dia bersenandung. Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi orang Ansar, duduk di Madinah. Mereka ni memang orang kaya jugalah. Dan dia ketua juga, pemimpin kepada orang-orang Ansar. Dia kata, wahai Tuhan, limpahkanlah rezeki kepadaku berupa harta yang aku urus dengan baik. Kerana hartalah yang dapat memperbaiki berbagai tindakan. Harta juga yang boleh memperbaiki tindakan kita.
amalan kita. Tak ada harta ni pun payah juga. Sebab tu tuan-tuan, ciri orang Islam yang berjaya, mukmin yang berjaya ialah orang yang mengeluarkan zakat. Bukan yang menerima zakat. Mukmin berjaya itu mukmin yang keluar zakat. Qad aflahal mu'minun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang mengeluarkan zakat. So kami ni tak apa nak berjaya lagi duk terima zakat ni. Nah. Hak tuan-tuan berjaya keluar zakat. Maka tuan-tuan hak berjaya ni orang yang mengeluarkan zakat. Kalau kita tuk-tuk lebay, tuk-tuk haji hak duk terima zakat ni sampai ke mati duk boleh terima zakat, duk boleh makan zakat lagi pasal apa? Pasal tak apa nak berjaya sangatlah di sisi Allah Ta'ala ni. Berjaya tu dia kata boleh buat keluar. Bukan boleh buat terima ya, boleh buat keluar. Tu berjaya. Maknanya kena ada kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan yang boleh kita uruskan sampai kepada boleh derma, boleh wakaf, boleh buat kebajikan. Itu baru berjaya. Nah? Kalau takat kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, tak berapa nak berjaya di sisi Tuhan pun. Allah Ta'ala pun tak kata mukmin yang berjaya lagi. Mukmin yang berjaya tu ciri dia salah satu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat. Ya? Jadi maknanya nak keluar zakat tu kena ada dulu. Kalau tak ada nak keluar tentang apa? Keluar ayak liok. Yalah tuan-tuan oi, lagu kami ni keluar ayak liok. Nah? Pagi-pagi mai keluar ayak liok lah ni tuan-tuan ni keluar ayak liok. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, gitulah dah kita Tuhan bagi kat kita ilmu sikit, share ayak liok. Orang bagi. Pasal tu yang hak ada hak nu hak ada nu bagi apa Ustaz? Depa bagi duit lah, depa tak ada yang liok, kita kena bagi yang liok lah tuan-tuan. Aku melihat jiwaku menginginkan satu tindakan, maka tindakan itu tidak menjadi nyata kerana harta. Wah, dia kata betul, teringin nak buat tu, teringin nak buat ni, tapi harta tak ada, tak berjaya. Teringin nak pergi buat umrah, teringin nak buat haji, teringin nak menikah, teringin saja, duit tak ada. Semua dia kata tindakan tu tak jadi nyata sebab harta. Tak ada. Tapi semua tu boleh jadi nyata bila ada harta. Tetapi satu lagi problem bila ada harta tak jadi juga. Bila ada kedekut nafsu pula. Tuhan bagi dah harta, dia kata, okey, nak menjayakan segala hasratmu, cita-citamu nak buat baik, Allah bagi harta. Tapi jangan engkau bebani dirimu dengan kekikiran, kedekut. Tidak juga harta yang mewujudkan tindakan. Kerana kalau kikir ada, harta pun tak boleh realisasikan impian kita. Sepatutnya harta melicin dan melancarkan kerja kita, tindakan kita. Duk buat payah apa? Harta ada ni duk buat susah. Buat macam orang susah. Padahal duit ada, hang boleh senang untuk nak buat ibadat. Hang senang untuk nak pergi buat umrah haji, duit ada. Tapi tak mau. Tunggu hak subsidi juga. No? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah jadi lambat. Sebab apa kata Sa'ad bin Ubadah? Sebab engkau dibebani dengan kikir. Kikir masuk menyebabkan tidak dapat merealitikan apa yang engkau cita-citakan. Walaupun engkau punya harta, tapi kau tidak punya jiwa. Harta ada, tapi jiwa miskin. Jiwa miskin tu apa dia? Tidak kaya jiwanya, kedekut. Nak bagi ke orang sayang, nak sedekah sayang. Lah kali mati tinggal. Tinggal anak-anak peraid. Habis sat saja. Dia himpun bagaikan nak separuh mati. Tapi dihabiskan dalam masa seminggu saja. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata Sa'ad bin Ubadah, dia kata dua. Satu orang yang tak ada harta, satu lagi orang yang tak ada jiwa. Harta ada, jiwa tak ada.
Satu lagi orang tak berjaya nak berbuat tindakan kerana tak ada harta. Sebab tak ada, nak buat macam mana cara nak pi teringin, pi rezeki tak ada lagi. Tak apa, satu, okey. Tapi dia ada kemahuan. Ada pula yang punya harta tapi tidak ada jiwa. Tak jadi juga. Jadi dua-dua kita kena ada. Sebab tu tuan-tuan, malam Ustaz dengar depa klip video Tok Guru Ni Aziz. Dia hurai doa kunut kita tu. Doa kunut kita duk baca dalam solat subuh tu. Wa'afina fi man afait. Masukkanlah kami ke dalam orang yang afiat. Dia kata afiat dengan sihat beza. Sihat tubuh badan. Afiat tu dia kata rohani. Afiat minta kita diafiatkan, disihatkan roh, disihatkan juga ni jiwa kita kedekut-kedekut tu. Bagi afiat, bagi sihat. Macam mana nak bagi afiat dan sihat? Bagi dermawan, bagi mudah nak sedekah, bagi jiwa jadi kaya, dia kata. Tu dia kata afiat. Dia dua. Sihat tubuh badan luar ni, sihat dia kata. Wa'afina yang kita minta tu dia kata lebih pada sihat lagi. Iaitu keafiatan roh, keafiatan iman kita, keafiatan jiwa kita yang tidak dibelenggu dengan bakhil dan kedekut. Tu pun dia kata termasuk dalam wa'afina fi man afait. Dia tinggal video-video depa tu, dia boleh kita mengaji lagi. Tinggal ilmu. Dalam bentuk digital, dalam bentuk video. Dalam bentuk kitab pun ada. Maka tuan-tuan dengar dia ulah afiat tu. Dia kata kita ni kena sihat sampai ke dalam hati perut. Bukan takat sihat luar saja. Kalau sihat luar saja tak ada makna. Makan ulat ya last sekali. Tapi kalau sihat sampai ke dalam hati perut, barulah yang tu yang kita minta. Wa'afina fi man afait. Macam mana dia kata orang-orang lain boleh menyumbang, boleh buat kebajikan, macam tu juga bagi kami pun boleh. Jiwa kami tu tak ada rasa kikir. Tu baru sihat betul. Ni tak sihat, kaya, tapi sakit jiwa, nak buat apa? Al-Hasan al-Basri berkata, sungguh hebat engkau wahai anak Adam. Engkau membelanjakan hartamu demi syahwatmu secara boros dan berlebihan. Dan engkau kedekut untuk membelanjakan hartamu demi keredaan Tuhanmu. Walau dengan 1 dirham. Engkau akan mengetahui tempatmu di sisinya nanti. Bagi 1 dirham pun engkau akan tahulah tempatmu di sisi Tuhan nanti. Yang kalau dalam bab nafsu syahwat, dia kata kita boros, tak kedekut langsung. Tapi dalam nak sedekah lah, dia payah sungguh. Dalam nak beli untuk diri dia, ya Allah, tak kisah langsung. Beli, boros. Tapi dalam nak sedekah, dia tak mau nak boros pula. Dia tanyalah. Dia perinci sungguh. Detail sungguh, hang bagilah. Bukan berkecang harga beg hang pun, beg tangan hang tu. Bukan macam harga tudung hang tu. Nak sedekah banyak mana sangat. Nak cakap banyak apa buh ya. Ni kau tanya, lepas tanya. Boy, bagi RM10. Tu pun mujung. Ada bagi RM1 pun dah. Maka tuan-tuan dia kata esok hang baru kenal langit tinggi rendah. Kalau duk sonok infak untuk diri nafsu kita, duk sonok belanja untuk diri kita, tapi tak sonok nak belanja untuk sedekah, dia kata nanti baru kita tahu langit tinggi rendah. Nanti baru kita tahu betapa hak duk belanja untuk diri tu tak ada makna apa, hak kita bagi 1 dirham tu yang bermakna. Tu maksud dia. Baru kita tahu, kalau aku tahulah bagi banyak sikit tak apa. Nak buat apa lagi dah? Mati dah. Sebelum mati itulah tuan-tuan nak kena infak. Bagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni kata-kata Hasan Basri bagus, dia kata dia pun tuan-tuan kaya ni Hasan Basri, tapi dia bagi orang main mengaji, dia bagi duit, bukan dia ambil duit. Ni Hasan Basri, dia meniaga kain.
Hasan Basri tokeh tekstil. Pesak. Dia ni kalau anak murid main mengaji, dia bagi duit. Nak ambil. Bukan anak murid, pak-pak anak murid tu bagi duit. Dekat dia yuran tak. Dia gaji orang. Siapa main mengaji, dia bagi. Tuan-tuan dia kaya tu. Begitu juga anak cucu cicit Nabi ni kaya-kaya mereka ni. Tuhan bagi mereka. Said apa ni? Habib ni. Tu apa nama hak di Mekah dulu. Ustaz baik dengan dia ada tanya soalan kat dia dulu. Dia main Malaysia. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di Mekah dia buka pondok. Zawiyah dia di Mekah. Dia bagi duit kat orang Jawi, orang Malaysia kita ni. Pergi mengaji. Bukan kita bagi, dia yang bagi. Dia yang sponsor. Punya dia pakaian, no? Tak ada masalah, bagi duit. Anak-anak murid dia yang sayang, lagi dia hambak bagi. Bagi. Apa bukan kira tentang hidup, bukan lama dah. Apa-apa orang tengok 50 lebih meninggal, 60 lebih meninggal. Jadi sebelum nak meninggal itu dia buat. Buat bekai. Tak tahu nak mati bila, tambahlah ni gedebum, banyak jatuh mati. No? Mati mengejut. Sebab tu prepare untuk, sebab kata Hasan Basri, hang akan tahulah berapa nilai 1 dirham yang hang sedekah dengan hak beratus-beratus lagi yang hang belanja untuk nafsu hang. Hak mana lebih bernilai? No? Bismillah. Seorang lagi tuan-tuan, kita habis bang tajuk ni. Kata Bakar bin Abdullah, aku mencintai hartaku yang aku berikan kepada saudara-saudaraku, dan aku benci hartaku yang masih tinggal di belakangku. Dia seronok. Dia kata hak aku bagi kat orang tu aku seronok, berasa puas, berasa bahagia. Hak aku boleh bagi kat saudara-saudaraku tu aku merasa bahagia. Tapi hak aku simpan aku merasa benci, dia kata. Hak dia simpan, hak dia duk simpan, duk taruh tu dia rasa benci. Sebab tu tuan-tuan, Nabi pernah selepas sembahyang asar, Nabi lari balik. Orang duk heran pasal apa Nabi cepat sangat balik. Rupanya dia kata, aku teringat ada yang aku dapat duit, aku simpan dirham ke dinar tak tahu, yang belum aku sedekahkan. Lari balik rumah, awak keluar duit tu pergi sedekah, tak mau simpan, dia teringat. Maka tuan-tuan, Nabi balik, para sahabat tengok. Para sahabat kata, siapa Nabi kalut sangat ni? Rupa-rupanya Nabi kata, aku balik ambil duit yang aku dapat tadi, lupa nak sedekah. Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang apakah hak Muslim terhadap Muslim yang lain. Abdullah bin Umar kata, janganlah mengenyangkan dirimu sedangkan engkau meninggalkan saudaramu dalam keadaan lapar. Jangan kita makan kita, biar kawan kita lapar, jiran kita lapar. Janganlah memakai baju sedangkan engkau membiarkan saudaramu telanjang. Janganlah kamu taman terhadap emas dan perak. Maka renungkanlah semua inilah yang perlu kita, saudara-saudaraku tercinta. Inilah dia contoh-contoh kita yang mana kita ceritakan untuk menaikkan motivasi kita, semangat kita untuk berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, habislah tajuk tu. Ambil gambar tuan-tuan, tengok ramai. Kita berhentilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.